Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Zuraida kini dah tak ada harapan lagi. Zuraida lebih baiklah mengundur diri. Zuraida lebih baiklah supaya tinggalkanlah politik. Lebih baik pergi menjual nasi lemak ataupun pergilah kerja yang sebelum jadi ahli politik. Sudah ditolak. Memang secara terang-terangan rakyat Malaysia memang sudah menolak Zuraida Kamaruddin. Kerana apa? Kerana tanggungjawabnya, dia harus bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukannya ketika dia juga menjadi salah seorang sebahagian daripada langkah Sheraton. Memang orang marah. Zuraida kini bolehlah merancang tinggalkan politik. Itu kata penganalisis politik di Malaysia. Sudah tiba masanya untuk bekas ahli Parlimen Ampang, iaitu Zuraida Kamaruddin, untuk merancang meninggalkan dunia politik selama-lamanya. Demikian kata penganalisis politik. Pensyarakanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya UM, iaitu Muhammad Taufik Yaakob, berpandangan demikian susulan pemecatan Zuraida dari Parti Bangsa Malaysia ataupun PBM selama 10 dan bersama dengan 10 anggota yang lain. Muhammad Taufik berkata pergerakan politik Zuraida sebenarnya sudah lama menemui penamat. Sebaik saja dia mengkhianati PKR dan Pakatan Harapan lebih kurang 2 tahun yang lepas. Katanya pergerakan politik Zuraida sebenarnya sudah tidak relevan lagi dalam politik negara apabila beliau sendiri telah mengkhianati PKR atau secara keseluruhannya mengkhianati Pakatan Harapan menerusi apa yang dilakukan dalam langkah Sheraton. Tuan-tuan, katanya lagi Zuraida juga telah gagal untuk mengenal pasti arah tuju politik yang sebenar selepas tidak lagi menang dalam PRU15 yang lalu. Jadi katanya, bagi saya tak perlulah Zuraida pada masa ini sama ada untuk menyertai mana-mana ahli parti politik untuk meningkatkan semula kononnya kredibiliti beliau ataupun keyakinan mahupun kepercayaan rakyat kepada beliau, kerana ia disebabkan oleh faktor kepercayaan trust, keyakinan yang sudah hilang dalam kalangan rakyat kepada beliau, katanya kepada Malaysia kini. Dan Muhammad Taufik juga turut berkata demikian mengulas masa depan politik Zuraida selepas beliau dipecat oleh PBM. PBM pada semalam telah memutuskan untuk memecat serta-merta Zuraida Kamaruddin yang dikatakan bakal presiden parti di tengah-tengah pertikaian kepimpinan dengan presiden pengasas PBM, iaitu Larry Seng. Pemecatan itu juga dibuat atas alasan Zuraida dan sekutunya tidak menjawab surat tunjuk sebab yang dikeluarkan kepada mereka pada 19 Disember yang lalu. Sementara itu, Taufik juga tidak melihat masa depan Zuraida bersama parti lain kerana bekas naib presiden PKR itu telah dilihat sebagai beban bagi mana-mana pihak pun. Katanya, bagi saya Zuraida tidak perlulah aktif dalam mana-mana parti politik sekalipun, kerana beliau akan membebankan parti politik yang disertainya. Apatah lagi nak menubuhkan parti politik baru yang bagi saya sudah tidak lagi mampu nak diterajui oleh Zuraida sendiri, katanya. Kata Muhammad Taufik lagi, langkah Zuraida untuk menubuhkan parti baru juga bukan satu pilihan. Lebih-lebih lagi dalam dunia politik semenanjung. Katanya Perdana Menteri 2 kali, iaitu Mahathir Mohamad sendiri pun gagal melalui Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang kalah teluk dalam pilihan raya umum baru-baru ini. Akhirnya beliau tergelincir dan tewas serta dilihat tidak lagi mampu bertentangan dengan arus politik negara tanpanya.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, saya setuju. Lebih baik Zuraida Kamarudin balik kampung tanam jagung. Lebih baik dia buatlah kerja-kerja yang lain. Pada pendapat saya pun setuju dengan penganalisis politik ini bahwa Zuraida Kamarudin sebenarnya sudah tamat. Sejurus selepas beliau mengkhianati PKR, mengkhianati mandat rakyat, mengkhianati PH, memang beliau dihukum oleh rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mulai mengemudi negara Malaysia, satu demi satu buat kejutan. Menteri-menteri buat kejutan. Menteri-menteri buat sesuatu perkara yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana menteri di dalam kerajaan yang terdahulu. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih sarange kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share, yang sudah komen. Terima kasih. Bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon untuk tekan butang subscribe, tekan juga join member. Sekiranya anda ingin menjadi member dalam channel ini, saya alu-alukan. Kerana bermula pada tahun depan, kita akan mulakan pemberian souvenir, goodies, giveaway, merchandise dan banyak lagi daripada channel ini untuk semua member yang bertuah dan terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi menteri buat kejutan. Buat lawatan secara mengejut, menteri akhirnya mengumumkan supaya mengurangkan masa menunggu di Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa telah membuat kunjungan mengejut tanpa sebarang pengetahuan. Ini baru betul. Nanti kalau tak mengejut, orang bersiap sedia penuh dengan lakonan. Tapi kali ini Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan, membuat kejutan kunjungan mengejut di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR di Klang Selangor malam tadi. Ini baru betul. Beliau yang berpakaian secara hanya casual dan berpelitup muka, dia duduk berbual dengan sejumlah pesakit yang sedang menunggu rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital berkenaan. Kunjungan itu dibuat tanpa beliau memaklumkan kepada pihak hospital terlebih dahulu. Menurut seorang pegawainya, menteri itu iaitu Zaliha hadir untuk mendapatkan maklum balas mereka tentang perkhidmatan di situ, terutama isu waktu menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan. Zaliha bukanlah seorang menteri yang pertama di bawah kerajaan pimpinan Perdana Menteri iaitu Anwar Ibrahim yang telah melakukan kunjungan secara mengejut di kemudahan di bawah kementerian mereka masing-masing. Sebelum ini, seperti yang kita ketahui, Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Luke telah melakukan perkara yang sama di beberapa stesen LRT di ibu kota untuk melihat perkhidmatan yang menurut pengguna di tahap yang menghampakan. Menurut pegawai Zaliha, rata-rata pesakit mengadu kepada Zaliha mereka terpaksa menunggu lama sebelum mendapatkan rawatan. Selain itu, katanya lagi, Zaliha juga mendengar cadangan dari petugas kesihatan di situ untuk penambahbaikan dalam beberapa aspek. Maklum balas dari kedua-dua belah pihak telah dibawa ke dalam mesyuarat Kementerian Kesihatan untuk penambahbaikan, katanya lagi. Inisiatif sedia ada di HTAR antaranya penyediaan wad untuk pesakit yang hanya perlu dirawat di hospital selama beberapa hari, iaitu short stay ward, dan juga teknologi digital untuk pengurusan penggunaan katil serta komunikasi antara kekitangan hospital dan klinik kesihatan turut dipertimbangkan untuk dilaksanakan di Jabatan Kesihatan Kecemasan di hospital yang lain. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan, tahniah diucapkan kepada menteri yang berkenaan. Ini baru betul. Ini baru tak ada orang berpura-pura, tak ada orang berlakon. Ini baru betul. Tahniah diucapkan. Bye-bye.